Baiklah, kali ini admin nak bercerita berkenaan dengan bagaimana kita nak buat simple money management dan macam mana kita nak buat compounding untuk kita grow kita punya account. Start daripada modal yang kecil dan kita grow. Kalau target, bergantung pada target kita lah, berapa yang kita nak. Okay. Sekarang ni cuba kita tengok jadual yang ada dekat sini, compounding. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada ni bulan pertama, okay, ada 10%, 20%, 30%, 50% dan juga 100% sebulan. Okay, sekarang ini cuba kita tengok macam mana kita nak achieve untuk 100% sebulan. Sebab apa? Sebab kalau kita dah boleh achieve 100%, maka 50% dan ke bawah ini jadi lebih mudah lah. Okay, maknanya kita cuba achieve untuk yang tinggi dahulu. Tapi yang tinggi pun taklah sesukar mana kalau kita betul-betul follow sistem dan kita betul-betul ikut apa yang telah diajarkan. Okey. Kita ambil dekat sini 100% return ini, okey. Kita start dengan $200. Okey. Maknanya ini $200 ini adalah modal, okey. So kita akan grow sebanyak 100%. Jadi maknanya kalau sebulan 100%, $200 sebulan, dia akan berganda menjadi $400. Okey, kemudian $400, kalau kita buat 100% lagi, dia akan berganda kepada $800. So, bulan yang ke 1, 2, 3, 4. So, bulan yang keempat, kalau kita grow lagi, kita akan jadi $1,600. Seterusnya, $3,200, $6,400, $12,800, $25,600 dan seterusnya lah. Okay. So, bila bercerita berkenaan dengan compounding ini, ramai yang bercerita untuk ada yang fikir untuk target millionaire, ada yang target untuk buat besarkan account. So, tak kisahlah macam mana sekalipun apa yang kita nak achieve. Yang penting, sekarang ini kalau kita target 100%, macam mana kita nak dapatkan 100% sebulan tu? Okay. So, ni atas kertas, nampak mudah lah, 200, 400, 800. Okay. Sekarang ini macam mana kita nak achieve untuk dapat 100% sebulan. Okey, caranya adalah dengan compounding. Sebenarnya tak sesukar mana kalau kita betul-betul follow sistem dan calculation yang kita buat. Okey, cuba kita tengok calculation. Okey, ini adalah untuk 100% sebulan bermula dengan 200 USD. Okey, week ini adalah minggu. Okey, bulan. Contoh kita start Januari. Okey, ini adalah Januari. Dan ini adalah minggu yang pertama. Okey. Seminggu kita hanya perlu target sebanyak 100 pip sahaja. Okey. 100 pip. Okey. 1000 ini adalah jumlah point yang akan dikali dengan lot dan profit. Okey. Maknanya seminggu kita cuma target sebanyak 100 pip ataupun bersamaan dengan 1000 point. Okey, lot yang kita akan mulakan adalah dengan 0.05 iaitu 0.05. So 1000 pip kali dengan 1000 point kali dengan 0.05, jadi profit untuk minggu pertama adalah sebanyak $50. Okey, cukup. So pada minggu yang kedua, tak kisah kita punya equity atau balance tu jadi berapa, kita still buat target yang sama iaitu sebanyak 100 pip sahaja untuk minggu kedua. Iaitu bersamaan dengan 1000 point. So kali juga dengan 0.05. So kita akan dapat $50. Okey, untuk minggu ketiga sama juga, kita akan kekalkan momentum lot kita iaitu 0.05. Target pun sama iaitu sebanyak 100 pip. Jadi kita juga akan dapat sebanyak $50. Minggu seterusnya iaitu minggu yang keempat, kita target juga sebanyak 100 pip bersamaan dengan 1000 point. Kita akan kalikan dengan 0.05. So kita akan dapat juga sebanyak $50. Okey, jadi lot dalam masa sebulan itu kekal sebanyak 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05 walaupun equity kita ataupun modal kita dah bertambah. Kekalkan setiap minggu 0.05 dengan 100 pip seminggu bersamaan dengan 1000 point seminggu. Kita akan dapat $50 seminggu bersamaan sebulan sebanyak USD $200. Okey. So cukup sebulan, modal asal adalah $200 USD. Okey. Profit $200 USD.
Modal 200 USD. So sekarang ini dah menjadi 400 USD ataupun 400 dolar lah. Okey. Seterusnya maknanya kita profit ni kita tak withdraw lah sebab kita nak buat compounding. Okey. So kita biarkan dulu 400 ni, okey, tak withdraw, tak usik, tak apa. Dan kita bawa pada bulan yang kedua. Okey. So bila masuk bulan Februari itu dengan bermula modal 400, okey. Modal yang dah kita dapat tadilah, profit campur modal untuk bulan Januari itu. So kita akan start minggu yang pertama dengan 1000 point 100 pip. Kita akan start dengan modal 0.1. Okey, maknanya modal ini akan gandaan dua lah. Daripada 0.05 terus jadi 0.1. Jadi seminggu kita akan dapat 100 dolar. 1000 point kali dengan 0.1 kita akan dapat 100 dolar. Okey. Minggu kedua sama juga 0.1 100 dolar. Minggu ketiga sama juga 100 pip 0.1 100 dolar. Okey. Minggu keempat pun sama 100 pip 0.1 100 dolar. Jadi dia punya keuntungan untuk bulan itu kita akan dapat sebanyak 400 dolar. Okey, jadi kita akan profit yang 400 dolar ini akan campur dengan modal yang tadi tu, yang asal. So dah jadi 800 dolar. Okey. Maknanya setiap bulan gandaan 100% lah. Okey. Kita pergi ke bulan yang ketiga iaitu bulan Mac. Kita dah modal yang 800 ini dah jadi sebanyak 800, okey. Pip mingguan sama. Okey, lot kita akan ganda dua iaitu menjadi 0.2 dan profit kita seminggu sebanyak 200 dolar, 200 dolar, 200 dolar, 200 dolar. So total profit untuk bulan itu adalah 800 dolar. So 800 campur dengan 800 modal yang ini. Okey, so total kita dah jadi 1600. Bermula untuk bulan April. Okey. Dan seterusnya kita akan target sebanyak 100 pip juga seminggu. Daripada 0.02 lot dah jadi daripada 0.2 dah jadi 0.4. Okey, kemudian per week atau seminggu kita akan dapat 400. So total profit 1006. Profit campur modal, so kita dah ada 3200. Bawa bulan yang kelima kita dah ada 3200 dolar. So, minggu pertama, lot yang kita akan gunakan sebanyak 0.8. So, 800 dolar per week. So, total untuk sebulan itu 3,200. So, 3,200 campur 3,200, 6,400. So, start bulan 6 kita dah ada 6,400 dolar. Sama juga, target mingguan kita 100 pip seminggu. Lot daripada 0.8, gandaan 2 sebanyak 1.6. So, sekarang ini kita dah ada 1,600 dolar seminggu. Kali 4 minggu kita dah ada 6,400. So 6,400 campur 6,400 kita dah ada 12,800 untuk Julai. Okey. Zone ini adalah zone yang saya selalu bagi cadangan kepada trader untuk kita nak buat withdrawal ataupun kita nak compound lagi. Okey, maknanya kalau kita dah ada 12,800 ni, ada trader nak withdraw 2,800 untuk untuk duit belanja dan 10,000 yang tinggal itu akan digunakan sebagai modal pokok untuk day trade, yang mana katalah dah ada 10,000 USD modal, so seminggu dia just target 20% atau 10% sahaja. So seminggu dah ada 1,000 ataupun 2,000 dolar. So maknanya selepas itu dia bukan nak buat compounding lagi. So dia just nak dapatkan income secara mingguan dan withdraw. Minggu modal dah ada 10,000. Okey, so kalau minggu ni dapat 10%, 1,000, 20%, 2,000, 30%, 3,000. Tetapi walaupun dia 10% tetapi nilai dia sebanyak 1,000 dolar. Walaupun dia 20% tetapi nilai dia sebanyak 2,000 dolar. Sebab apa? Sebab modal dah besar. Jadi percentage walaupun sama tetapi nilai USD berbeza disebabkan lot yang kita masuk pun dah berbeza. Okey. Jadi di zone ini kalau trader nak berhenti di sini, nak keluar daripada compounding dan jadikan modal 10,000 itu sebagai modal utama, okey, main capital dia untuk dia buat profit by every week dan withdraw, terpulang. Okey. Tetapi ada trader yang nak teruskan project compounding, okey. So teruskan sahaja dengan nilai 12,800 yang ada itu, okey. Maka dia akan masuk 3.2. So profit 12,800, 25,600. So bulan ke Ogos dia akan jadi 25,600. Sama juga target 100 pip seminggu dan gandaan lot 3.2 itu akan menjadi 6.4.
Okey. Seterusnya bulan 9 51,200, profit yang bulan Ogos dicampur dengan modal. Okey. Kemudian lot yang akan digunakan 12.8, so ending profit dia 51,200. 51 profit campur modal, so 100.02. Okey, untuk bulan ke-10 100.02. 100.02. Okey. 100,000 lah. 100,000, 2,400, okey. Seterusnya gandaan modal lot akan jadi 25.6. Okey, profit campur modal bawa ke bulan November 200,000. Okey. Dan seterusnya lot yang digunakan 51.2, 200 plus 200, 409,000. So di sini Disember ini kita dah boleh katakan millionaire lah. Maksudnya dah achieve 1 million untuk RM, sebab kalau 400,000 ni kalau kali dengan 4 dah 1.6 lebih kurang 1.6 1.7 million. Okey, so kalau nak buat compounding selama setahun, terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan untuk teruskan projek compounding ni. Okey. Berbalik kepada basic kita tadi, berkenaan dengan lot, okey, dah faham. Okey, so lot itu kita akan buat gandaan 2 pada setiap bulan. Setiap minggu tu kita hanya kekalkan lot yang sama saja untuk bulan tersebut. So kalau bulan tersebut kita guna 0.2, so sepanjang bulan itu kita hanya guna 0.2 sahaja. Apabila masuk bulan baru kita akan naikkan dia punya lot. Okey. Persoalannya sekarang ini, di manakah main point kita? Main point kita adalah pada 100 pip seminggu ataupun 1000 pip point untuk ataupun 1000 pip seminggu lah. 1000 point seminggu bersamaan dengan 100 pip seminggu. Macam mana kita nak achieve? Okey. So kalau ikutkan kita punya target berdasarkan teknik yang kita dah belajar tadi tu, so ada beberapa teknik yang kita boleh consider untuk trade. Okey, katalah kita gunakan hanya teknik H1 saja, Ultimate L1 Edition ni. Okey, kita lihat. Katalah ini adalah entry untuk GBP JPY. Okey, H1. Okey, kita sell di sini. Contoh. So kita akan close di sini sebanyak nilai dia 1172 point bersamaan dengan 100 pip. Jadi hanya dengan satu entry pada satu pair kita dah achieve untuk minggu tersebut. Jadi itu sebablah saya pernah cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni, untuk mendapat pip yang konsisten, so kita cari entry point yang terbaik, tetapi kita lihat daripada pelbagai pair. So maknanya kalau di sini kita jumpa setup untuk di JJ yang terbaik, walaupun kita tak pernah trade di JJ, tetapi setup ini adalah yang terbaik, so kita sell di sini dan kita close di sini. So hanya dengan satu entry kita dah boleh achieve kita punya target selama seminggu. So kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat 2-3 entry macam JJ tadi untuk seminggu, so bukan 100 pip, 300 pip seminggu ataupun 3000 point seminggu kita boleh dapat. Okey. Jadi maknanya kita cuba kekalkan dan konsistenkan cara trading, sama ada nak gunakan M15 atau H1 tak ada masalah. Okey. Cuba kita tengok ni entry untuk DJJ lagi. Katalah kita buy di sini, kita close di sini, ada 1500 point bersamaan dengan 150 pip. Hanya dengan satu entry di H1 kita boleh achieve 1000 point seminggu ataupun 100 pip seminggu. Okey. Kita bayangkan minggu pertama kita dapat masuk 2 atau 3 entry. Mungkin entry pertama dan kedua kita dapat achieve 100 pip, 200 pip, dan entry ketiga mungkin kena stop loss 30 pip. So kita dah dapat 100 lebih kurang 100 pip lebih lah. Jadi kalau kita kalikan dengan kita punya lot yang kita dapat untuk minggu tu, so still achieve lah. So kadang-kadang akan jadi lebih lagi. Jadi pokok dan dia punya perkara utama adalah macam mana kita nak konsisten 100 pip seminggu. Jadi on paper, on table yang kita dah buat ni akan jadi kenyataan. Sampai bulan ke-11 ke 12 ke yang millionaire tu ke boleh jadi kenyataan kalau kita konsisten 100 pip seminggu. Jadi berbalik pada syarat entry kita tadi tu, kita cuba carilah entry-entry yang ada. So kalau dekat sini kita dah boleh achieve 1500 point atau 150 pip seminggu. Lebih daripada target lah, kan? Okey. So terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak gunakan teknik ini dan macam mana kita nak gunakan teknik compounding ini untuk kita applykan dalam trading kita.
untuk kita achieve target kita lah. Okay. So maknanya 100 pip seminggu ni bukan sahaja berbalik kepada cara entry kita. Pertama, cara entry yang betul. Kedua, mesti meletakkan stop loss. So stop loss ni sangat penting lah. So maknanya saya cakap kalau kita dapat entry seminggu tu 2-3 entry, so mungkin satu kena stop loss, dua kena profit. So daripada secara keseluruhannya, apabila kita entry dekat H1, secara keseluruhannya pip itu akan mengatasi yang loss itu dengan lebih jauh lah. Jadi sebab itulah konsisten dan disiplin itu sangat penting dalam trading untuk kita achieve kita punya target. Okay. So berdasarkan calculator yang ada tadi, kita boleh rujuk semula. Samalah kalau kita start dengan $100, so kita akan jadi $200, 400, 800, 1006 dan seterusnya. Okay. Katalah kita tak dapat achieve seminggu 100 pip. Mungkin kekurangan masa atau ada masalah-masalah lain. Kita hanya achieve 150 pip sahaja seminggu ataupun bersamaan dengan 500 poin seminggu. Jadi calculation atau table kita akan jadi di mana? Akan jadi di sini. Sebanyak 50%. So maknanya ini bulan pertama, okey. So 50%, 100, 150. Okey, kalau kita tengok kita punya table ini untuk target achieve millionaire, so lebih kurang bulan yang ke-20 ataupun bulan yang ke-21 lah. Sebab sini 330 USD kali dengan 4, so lebih kurang 1.2 million RM lah. Jadi maknanya apabila kita dah on paper tadi, table ni kita dah buat 100% sebulan, 100% sebulan bersamaan dengan 1000 pip sahaja seminggu. Jadi kalau kita hanya buat 500 pip, 500 point seminggu, so maknanya kita akan achieve untuk table yang 50% seminggu. Maknanya still banyak lah. Maknanya kalau kita tak dapat achieve penuh, kita dapat achieve separuh pun dah cukup banyak. So maknanya table ini akan bertukar menjadi lot dia sama atau mungkin pip yang akan berubah. Mungkin di sini akan jadi 50 pip 500 point macam itulah. Jadi kita akan achieve 50% sebulan. So still banyak. So kalau 30% pun, kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk table yang saya bagi ni pun sama, masih banyak lagi. Jadi kita kena gunakan table ini dan kita relatekan dengan kita punya teknik golden line tu, so kita boleh achieve lah berapa persen yang kita nak sebulan. So macam ni table yang saya dah tulis ni, katalah tuan-tuan dan puan-puan tak dapat penuh pun, dapat separuh pun dah cukup banyak. Jadi kita cuba achieve dulu untuk maksimum yang kita boleh buat. So kalau kita dapat separuh pun tak ada masalah, yang penting modal kita masih terjaga. Sebab itulah pentingnya konsisten dalam trading dan disiplin. Okey, baik, sampai sini saja video berkenaan dengan compounding dan juga cara-cara kita nak compound kita punya account. So saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan berjaya untuk achieve target dalam forex ni. Dan sekian, terima kasih.